Okey, jenis lita dalam transistor. Okey, transistor ada lita, lita transistor. Dia ada dua kan. Satu lita transistor yang menggunakan lita A lah kita panggil kan. Bukan A, nama ni cikgu letakkan kan. Menggunakan dua bateri. Ni bateri. Ini bateri. Dia pakai dua bateri. Ni satu transistor. Jadi kita tengok macam mana dia punya arah aliran. Lita B menggunakan satu bateri. Satu bateri je. Jadi lita B ni kita panggil sebagai pembahagi keupayaan dalam lita B. Lita B kan. Kita panggil sebagai pembahagi keupayaan. Okey, cikgu dia kata tadi kan, IC lebih besar daripada IB. Nilai dia terlalu besar. Sebab cikgu buat ni. Besar daripada IB. Walaupun IB ni kecil, budak. Senang budak. IB boleh mengawal IC. Jadi, tiada IB, tiada IC. Cikgu dah bagi senang ingat je ni lah. No IB, no IC. No IB, tak ada ibu. No ibu kan, no ibu. No IC, kamu tak dapat melihat. Ni contoh. Sajalah kan. Senang ingat kan. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, ni lita yang pertama tadi. Lita yang menggunakan dua bateri. Lita yang pertama. Kita study sikit tentang aliran arus. Okey, cikgu tanya ni. Ni transistor apa? NPN atau PNP? Siapa nak jawab? NPN ke PNP? PNP. Ya, PNP kan. Nak ponteng kan. Keluar kelas. Okey. Jadi kita tahu arus keluar di sini kan. Maksudnya sini arus keluar. Yang keluar tu IE. Kan? Yang keluar tu IE. Bila keluar, maksudnya ada dua akan masuk. IE. Dua ni akan masuk. IB. Masuk. IC pun masuk. Okey, kita nak tengok lita transistor ni betul atau tidak. Kita senang. Arus mengalir daripada terminal positif ke negatif. Jadi kita tengok sini yang pertama kan. Okey, arus mengalir daripada terminal positif ke negatif. Jadi kita tahu ni terminal positif. Jadi arus mengalir daripada terminal positif ke okey, arah betul kan? Positif, dia keluar situ. Okey, positif. Dan jumpa ke sini arah dia. Maksudnya dia ikut arah ni. Keluar sini dan terus masuk ke transistor. Ni maksudnya susunan ni betul. Kalau susunan ni betul, kita panggil pincang songsang berlaku kan. Pincang songsang berlaku. Ataupun reverse bias. Okey kan. Okey, kita tengok yang ni. Harus mengalir tadi kan. Okey, tengok yang kedua. Ni lita lingkar kan. Di sini. Nanti kita ceritalah macam mana terjadi kan. Okey, yang ni pula. E2 positif negatif. E2 jadi arus mengalir daripada positif ke negatif. Masih lagi ikut arahan yang betul. Positif pergi ke negatif. Jadi betul ni masuk, betul ni masuk. Jadi dua-dua ni masuk bergabung dan akan keluar jadi IE. IE akan melengkapkan lita ini. Bila IE melengkapkan lita, transistor ini dihidupkan. Maksudnya arus boleh mengalir dalam transistor ini. Okey kan? Tapi syarat kan, IB lalu dulu, baru IC baru boleh masuk. Bila masuk dua-dua baru keluar. Tu syarat dia. Sebab IB boleh kawal IC. Okey, ni kita akan bincang nanti kan, yang tentang statement ni kita akan bincang nanti. Okey, tu contohlah aliran arus untuk bateri yang kedua, melengkapkan lita kan. Dua-dua melengkapkan lita. Dia keluar, dia pergi melengkapkan lita di sebelah sini, panggil lita tapak, dan lengkapkan sini, panggil lita pengumpul. Atau dia kata lita pemancar pun boleh kan. Okey, jom teruskan. Ada soalan tak tentang ni? Faham tak tentang arah? Faham tak tentang arah pengaliran transistor? Boleh faham kan? Faham. Okey. Cikgu pergi yang lebih, ni lita tapak, ni bagi lita pengumpul. Okey, cikgu teruskan. Okey, bagi transistor yang mempunyai satu bateri, ini dipanggil sebagai transistor potential divider. Dia ada rumus kan? Rumus. Nanti kita akan guna formula macam nak buat soalan ni. Ni. Kan? Nanti gua terang lebih detail macam mana dia berfungsi kan? Okey, kita tengok dulu. Ini tentu transistor keluar. Jadi IE. Bila keluar mesti ada dua masuk. Iaitu IB, iaitu IC. Dia akan bergabung. Kita cek.
Betul tak arus ni datang dari mana? Okey, tengok. Ni masuk, ini masuk. Okey, jadi tengok sini. Arus mengalir daripada terminal positif ke negatif. Jadi arus mengalir. Okey, sampai sini dia jumpa simpang. Dua-dua simpang. Satu nak pergi sini boleh, nak pergi sini boleh. Jadi dia akan lalu dua-dua simpang. Okey, tengok ni. Dan lalu situ. Dan simpang ni dia akan jumpa ke transistor ni jumpa transistor pada gate C collector okay. Dan simpang ini akan jumpa pada gate B ataupun tapak, litar tapak tu. Pergerakan dia tu. Jadi dia pecah dua Okey, sebenarnya dekat sini terhenti sekejap. Kenapa? Sebab dia perlukan arus tapak boleh lalu di sini. Bila arus tapak boleh melalui litar ini, jadi transistor dihidupkan, jadi IB dengan IC bercantum, dia akan melengkapkan litar. Melengkap litar dan terus kembali ke terminal negatif. Menjadi IE melengkapkan litar. Ini pengaliran arus yang ada pada transistor, apa yang panggil? Potential divider ataupun pembahagi keupayaan. Dia ada syarat supaya arus IB boleh lalu kat sini. Syarat dia mesti rintangan RX mestilah rintangan tinggi ke rendah? Kamu rasa? Untuk arus boleh mengalir, rintangan mesti tinggi. Rendah. Rendah. Boleh? Rendah. Bila rintangan rendah baru arus boleh mengalir. Bila rintangan tinggi arus tak boleh mengalir. Rintangan tinggi macam penebat. Rintangan rendah macam pengalir. Konduktor. Okey Okey, cikgu teruskan Okey, ada masalah? Ada masalah tak? Tak ada. Okey, ni konsep dia Okey, litar tapak, litar penggembur. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu